Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita kali yang ke-10. Ini dengan bacaan kita Al-Fatihah. InsyaAllah hari ini kita akan menghabiskan tafsir surah Al-Baqarah sehingga ayat 20. Ini tidak banyak. Walaupun ayat dia nampak agak panjang, tapi perbincangan dia ringkas. Dan hari ini juga kita akan habiskan hadis yang ketiga, insyaAllah. Jadi untuk kita recall balik sebelum kita mulakan perbincangan yang baru, sekadar nak kita ingat balik, pada pertemuan yang lepas, 2 minggu lepas, kita telah bincang berkenaan dengan bagaimana sikap orang munafik. Orang munafik yang ada di Madinah, yang mana mereka ini apabila berjumpa dengan orang yang beriman, maka mereka akan mengaku bahawa dia juga beriman. Kita juga telah melihat bagaimana mereka sikap mereka itu Allah Ta'ala gambarkan seperti ini. Apabila dikatakan janganlah kamu berbuat kerosakan, maka umpama macam mereka jawab, adakah kami ni kelihatan macam orang buat kerosakan? Adakah muka kami ni macam orang yang buat jahat? Ingat lagi perbincangan tu. Maknanya sikapnya begitu. Seterusnya, apabila mereka kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka, wa idza khalau ila syayatinihim. Syayatinihim itu kalau kita ingat lagi adalah ru'asaihim, ataupun pemimpin-pemimpin mereka. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sungguhnya kami ini bersama kamu sebenarnya. Kami tidak beriman. Dan kami sebenarnya sengaja mempermain-mainkanlah. Kami ni macam menyamar begitu saja. Itu yang lepaslah. Jadi insyaAllah hari ini kita akan tengok bagaimana tindakan Allah Ta'ala terhadap orang yang mempermainkan agama. Maknanya depan manusia dia boleh menyamar, dia boleh mempermain-mainkan dalam keadaan dia mengaku dia buat baik, dia mengaku buat jahat pada ketika yang lain. Bagaimana pula tindakan Allah Ta'ala, bagaimana pendirian Allah Ta'ala terhadap orang yang sebegini. Kita akan perhatikan bermula ayat 15 hingga ayat 20 insyaAllah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Ta'ala membalas perbuatan mereka mempermain-mainkan. Allah Ta'ala membalas perbuatan mereka mempermain-mainkan. Dan Allah Ta'ala membiar mereka tu dalam keadaan meraba-raba. Maksudnya tak tentu hala, dalam keadaan kesesatan mereka yang melampaui batas. Itu terjemahan dia. Bagaimana Allah Ta'ala balas? Jadi kita akan tengok tafsirannya yang disebut oleh Syekh Ali As-Sabuni. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ay Allahu yujazihim ala istihza'ihim bil imhali thumma bin nakali. Thumma qala Ibnu Abbas yaskharu bihim lin naqmati minhum wa yumli lahum. Tengok bagaimana Allah Ta'ala balas. Caranya cukup menarik. Allah Ta'ala tidak balas, kalau umat yang akhir zaman ini Allah Ta'ala tidak balas serta-merta seperti mana umat yang terdahulu. Tapi Allahu yujazihim ala istihza'ihim bil imhal. Mula-mula Allah Ta'ala balas perbuatan mereka permainkan agama dengan memberi nikmat, memberi rahmat banyak, bagi lagi, bagi dia leka lagi, bagi macam-macam. Jadi dia rasa tengok sampai tahap mereka akan berkata bahawa tengok kami ni walaupun kami permainkan agama pun, tengok kami masih lagi duitnya banyak, kami masih lagi senang. Allah Ta'ala tidak balas pun, okey je. Macam tu. Allah yastahzi'u bihim bil imhal. Kemudian baru thumma bin nakal. Kemudian barulah Allah Ta'ala dia bagi Allah Ta'ala tinggalkan dia. Lepas dah bagi banyak-banyak, Allah Ta'ala tinggalkan dia. Tinggal macam mana maksud dia? Thumma bin nakal. Kita akan tengok wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Ta'ala biarkan mereka meraba-raba. Bagaimana sifatnya begini? Kita akan tengok dalam ayat seterusnya. Ay yasiduhum bi tariqil imhal wat tarki fi dhalalihim wa kufrihim yatakhabbatuna wa yataraddaduna hiyari la yajiduna ila al-mukhrij minhu sabila li'anna Allah taba'a ala qulubihim wa a'ma absarihim.
fala yubsiruna rusyda wala yahtaduna sabila. Tengok, bila mana Allah Ta'ala nak membalas orang munafik, pertama sekali Allah Ta'ala buat, maksudnya kalau kita lah, kita tengok pengajaran bagi kita, kalau perbuatan kita memang sengaja nak permainkan agama, pertama sekali Allah Ta'ala akan tambah. Allah Ta'ala akan tambah segala nikmat-nikmat yang kita ada. Maksud, apa nikmat, apakah yang kita ada, kelebihan yang kita ada ketika mana kita mempermainkan agama tersebut, Allah Ta'ala akan tambah, bagi dia berasa selesa, bagi dia buat banyak lagi. Kemudian wattaraki, kemudian barulah Allah Ta'ala tinggalkan kita. Maknanya tinggalkan dalam keadaan fi dhalalihim wa kufrihim, dalam keadaan kata apa, sesat yang sebenar-benar sesat. Biar kalau nak teruk, biar teruk semua. Jadi macam kita, na'udzubillah min dzalik. Sebab itulah antara cara untuk kita mengelakkan daripada kita ni dilihat seperti mempermainkan agama, bila mana kita sedar setiap kali kita buat kesalahan, kita kena segera kita ni usaha mencari jalan sebanyak mungkin untuk kita ni bertaubat, istighfar dan sebagainya. Jadi orang munafik ini, dalam tafsiran ini Allah Ta'ala pada bagi tambah nikmat mereka, mereka rasa selesa, seronok. Allah Ta'ala tinggalkan mereka dalam keadaan sesat dan kekufuran mereka, sehingga mereka tu meraba-raba lah. Jadi maksud meraba-raba ni tak nampak petunjuk. Kita pernah, kalau kita tengok dalam tafsiran, bila mana Allah Ta'ala sebut ayat wallahu la yahdil qaumadh zalimin, Allah Ta'ala tidak akan bagi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Maksud Allah Ta'ala tidak bagi hidayah ni kita kena faham. Kalau kita tengok terjemahan, hidayah itu seperti mana petunjuk biasa. Sebenarnya dia ada dua perkara. Satu, hidayah itu sendiri. Yang kedua adalah kebaikan ataupun manfaat. Yang ni kita mungkin pernah dengar. Yang mana kita kena tengok, kalaulah Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia sekalipun, benda itu tidak bermanfaat. Maksudnya begini, kalaulah kita mempermainkan agama, kemudian Allah Ta'ala nak tinggalkan kita, pertama sekali Allah Ta'ala yang paling teruk sekali, kita ni jadi dengar kuliah pun tidak, dengar nasihat pun tidak. Jadi Allah Ta'ala sengaja elakkan kita daripada mendengar benda yang sebegitu, benda yang boleh peringatkan kita untuk kita kembali berbuat kebaikan. Itu yang pertama. Keadaan yang kurang sikit, yang ni mungkin banyak berlaku di kalangan kita, dan kita kena banyak berhati-hatilah. Yang mana kita banyak dengar kuliah dalam secara online ke, dalam YouTube banyak, dalam kuliah sebegini misal kata, dan mana lagi kawan-kawan kita bagi nasihat melalui Facebook masing-masing, kita forward message tu, message ini, tetapi message tersebut tidak masuk dalam diri kita, dia tidak memberi manfaat. Message tersebut tidak membantu untuk kita ni memperbaiki, untuk kita meningkatkan kembali ataupun mengubah keadaan-keadaan kesilapan yang kita telah pun buat. Itu juga di antara tanda Allah Ta'ala tidak beri hidayah kepada orang yang zalim. Zalim ni maksudnya dalam erti kata, pertama sekali kalau kita ambil contoh orang munafik, mereka berlaku zalim apabila mereka ni mempermainkan agama. Zalim itu maksudnya tidak meletakkan sesuatu betul pada tempatnya. Kalau kita ni orang yang beriman, zalim, kita dikira zalim apabila Allah Ta'ala suruh kita buat sesuatu, kita tak buat. Allah Ta'ala suruh kita tinggalkan, kita buat. Larangan tu kita buat. Jadi bila mana kita buat larangan, kita tahu kita silap. Bila mana kita tinggalkan perintah, kita tahu kita silap, kita biasa je, istighfar pun tidak dan sebagainya. Apa lagi? Kita tidak juga buat kebaikan untuk kita ganti balik kesilapan kita. Jadi itu juga satu sikap yang zalim. Jadi baik, tengok, bila mana kita baca ayat ini, kita tengok, kemudian apabila Allah Ta'ala tinggalkan, kita kena tahu, bila mana Allah Ta'ala tinggalkan kita, maksudnya la yajiduna ilal mukhraj minhu sabila. Kalau kita dah kena tinggal, kita tak akan dapati ada jalan keluar langsung. Tak jumpa jalan. Macam budak kecil sesat lah. Budak kecil sesat, dia tak kerti nak tengok apa ni label sebagaimana, sesat kat mana, dekat mana-mana tempat yang orang yang sangat ramai, dia tak jumpa jalan keluar. Dia akan jadi panik. Dia akan duduk begitu je lah. Mungkin habis-habis lah nangis begitu. Dan kita begitu juga. Sekalipun kita nampak signboard, kita nampak okay, ni perancangan hidup aku begini, ni jadual study aku begini, ini aku okay, ni duit aku ada banyak ni, aku boleh hidup. Jadi sebenarnya dia tak ke mana. Dia hanya menghabiskan minggu dia habis minggu, dia tahu-tahu dah, oh habis 2 minggu dah, tahu-tahu dah habis bulan, tak ada apa pun progres yang dapat. Umpama begitu. Maknanya kita, kalau kita rasa kita ada pengalaman yang sebegitu, pengalaman yang seakan-akan setiap kali masuk bulan yang baru, kita rancang begini. Tetapi dalam masa yang sama, kita ni terus kekal keadaan tak nak perbaiki diri daripada
meninggalkan maksiat ataupun kita meningkatkan amal kita, boleh jadi kita akan mengalami pengalaman yang mana ialah habis satu minggu atau dah habis sebulan dah dekat nak puasa, jadi kita tak nampak apa-apa hasil. Itu juga salah satu tanda-tanda peringatan Allah bagi pada kita. Kenapa dia tidak ada, orang kata apa, tidak ada nilai yang istimewa begitu. Itu peringatan yang cukup menarik Allah Ta'ala bagi pada kita. Allah Ta'ala gambarkan apabila Allah Ta'ala tinggalkan mereka dalam keadaan ya'mahun. Kataan al-amah, al-amah ni kita dah tengok maknanya seperti mana orang buta. Ya Allah taba'a ala qulubihim. Jadi kita kena ingat, kalau Allah Ta'ala tinggalkan kita, cara pertama Allah Ta'ala tutup hati kita. Jadi hati kita ni dia tidak sensitif. Jadi kalau buat ketaatan pun dia tidak rasa dia perlu buat dengan penuh kualiti. Kalau solat pun hanya sekadar solat habis 4 rakaat habis begitu. Dia tidak rasa bahawa aku ni sedang rokok menghadap Allah Ta'ala, aku sedang sujud menghadap Allah Ta'ala, aku ni sedang duduk dalam saf tu. Dia hanya fikir macam-macam. Dia tidak rasa bahawa dalam satu barisan yang sedang menghadap seperti mana sifat ihsan, umpama ibadah tu melihat Allah Ta'ala. Dia tidak rasa ada roh dia dalam ibadah. Hati dia telah tutup, sensitif. Apabila berdepan dengan maksiat, dia rasa maksiat itu benda yang tidak ada apa-apa, rasa benda biasa. Dia tidak rasa sensitif. Bahkan dia kerana terlalu mesra dengan maksiat, dia rasa sangat biasa. Wa'ama, dan Allah Ta'ala tutup, butakan penglihatan mereka. Hati, penglihatan. Mata melihat Allah Ta'ala tunjuk. Contoh, Allah Ta'ala buat begini, Allah Ta'ala tunjuk, tiba-tiba dengan berita ada kena tsunami kat Jepun, saya kata. Dengan berita ada gempa bumi di mana-mana, ada ribut di US. Kita pun tengok Allah, subhanallah, dahsyatnya. Begitu saja. Allah Ta'ala boleh bagi benda yang sama ke tempat kita, maknanya begitu. Jadi kita melihat, dia tidak memberi kesan apa-apa. Kalau bagi kesan pun, masa tengok tu je lah. Habis tengok, tutup, dah sibuk yang lain pula. Begitu. Jadi dia tidak memberi kesan yang lama. Jadi penglihatannya begitu. Fala yubsiruna rusyda, dan kemudian dia tidak melihat petunjuk, tak nampak jalannya. Wala yahtaduna sabila. Ulaika alladhina ishtaru dhalalata bil huda. Kita masuk ayat yang seterusnya. Ulaika alladhina ishtaru dhalalata bil huda. Apa maksud kat sini? Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Maknanya beli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Amara bihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka tiadalah beruntung perniagaan mereka itu, dan tidak pula mereka boleh memperoleh petunjuk dan hidayah. Maknanya kita ni ada benda baik. Contoh, kita ada duit banyak. Kemudian orang minggu depan ada biasanya program apa minggu depan? Macam piknik. Dia ada macam main-main sikit kan, cari tu cari ni, saya kata kan. Benda tu kena guna duit. Kita kena guna duit, kita kena guna tenaga nak cari jalan sampai kita jumpa. Yang ni tengok dalam gambar-gambar dulu lah, apa nama game punya apa kan. Jadi cari, tiba-tiba kita guna duit kita tu, kita nak cari jalan yang salah. Mana jalan yang tak betul tu, mana jalan salah tu, kita guna duit. Macam umpama begitu. Mana jalan ni, kalau kata-kata mana jalan ke arah tempat checkpoint dia, okey juga. Mana jalan yang arah berlawanan pada checkpoint lah, kita nak try sana dulu ke macam mana. Orang kata pun ni apa ni, tak cerdik Tapi orang Ta'ala gambarkan begitu. Mereka itu umpama orang yang dah ada petunjuk, tapi dia guna petunjuk tu sebagai modal untuk beli kesesatan. Orang kata apa, kita pun kalau kita baca ayat ini, kalau kita faham betul-betul, kita nampak macam apa punya tak cerdik lah orang dah ada petunjuk, dah ada gambaran, dah ada peta untuk checkpoint ke mana-mana, tapi dia pergi cari jalan yang salah kan. Dah jumpa jalan yang shortcut, dia pergi cari jalan yang jauh pula. Dah jumpa nombor tram yang betul dah disebut, dia pergi naik tram yang salah. Bahaya tak tu. Tadi anak hampir salah naik tram ni, kerana nak cepat je sampai, hampir salah. Dia nampak begitu. Jadi ini gambaran kan. Kita kata Allah, na'udzubillah, kita minta supaya kalau kita dah nampak kebenaran, kita dah ada petanya, dah ada modalnya, dah ada macam-macam ilmu tentang kebenaran itu, kita minta supaya kita tidak menjual kebenaran ini untuk cari kesesatan yang lain. Kita kena ingat Allah Ta'ala beritahu, fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, dan tidak pula mereka mendapat petunjuk dan hidayah. Kita berpindah muka surat.
Ni seronok. Pindah muka surat Kita pergi kepada ayat apa dia? Kita akan tengok mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Apa dia perumpamaan bagi orang-orang yang munafik ini? Okay, perbandingan keadaan orang yang munafik ini samalah seperti orang yang menyalakan api. Kita duduk tengah malam, duduk tempat yang gelap. Kemudian tempat yang gelap, contoh kita camping, macam besar buat piknik malam-malam, tempat yang tidak ada lampu jalan, saya kata lampu kereta pun tak ada, kita pun menyalakan unggun api. Apabila api itu menerangi sekeliling kita, Allah hilangkan cahaya tersebut. Ada api itu, ataupun kita buat beginilah, maknanya Allah hilangkan cahaya itu, betul lah. Kalau tengok pada ayat sebelumnya, umpama dia dah ada cahaya, dia hilangkan cahaya itu sendiri. Penat dah menghidupkan api semua sekali dah, dah cantik dah unggun api, kita curah air bertabarinu, bukan contoh, habis, tak ada cahaya. Umpama begitu sifat dia. Jadi maknanya itulah pengajaran bagi kita sebenarnya. Pada asas kalau tengok terjemahan ini, kita dah dapat bina sesuatu, kita dah dapat dengar itu nasihat ini. Macam-macam kuliah kita dengar. Kalau kita buka YouTube tu tak habis-habis, dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab pun ada kat sini. Kalau orang lelaki dengar kuliah bahasa Czech pun ada, khutbah kedua hari Jumaat, dengar kuliah bahasa Czech, tak faham apa pun, tapi dengar kuliah. Elok je dah unggun, elok dah cantik, kita pun padamkan unggun api. Apa punya tak cerdik lah, kita kata lah. Itu sifat orang munafik. Allah menghilangkan cahaya yang menerangi mereka dan biarkan mereka dalam gelap gelita dan tidak dapat melihat sesuatu pun. Maknanya wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Kalau segi tafsirannya bagaimana? Bermula pada Allah, ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, ayat yang sebelum itu, ai istabdalul kufra bil iman. Kita tukar perniagaan tadi, kita tengok segi tafsirannya, maknanya mereka itu membeli kekufuran dengan jual iman. Maksud dia dah ada iman, ada keimanan, jadi dia nak berniaga. Patutnya nak berniaga ni, kita kena berniaga dengan lebih untung, iman yang lebih tinggi martabat dia. Tapi orang munafik ni taklah gambarkan, mereka dah ada iman, dia jual untuk beli kekufuran. Macam ni lah keadaan yang cerita ayat sebelum tu lagi. Apabila mereka ni jumpa dengan yang beriman, sepatutnya itulah peluang nak meningkatkan keimanan. Tapi bila mana jumpa dengan orang yang lebih baik, lebih berakhlak pada diri dia, dia menyamar pula. Dia menyamar baik lah, orang kata apa, dia menyamar. Bila balik jumpa kawan dia yang kaki-kaki berfoya-foya ni, misal kata kaki maksiat, misal kata, dia bukan sebenarnya aku menyamar je depan dia tu. Jadi umpama dia dah ada iman, jumpa orang beriman, dia tidak tingkat keimanan. Bila jumpa orang yang sama-sama yang jenis kaki buat maksiat, dia seronok, enjoy pula. Jadi maknanya dia jual iman dia dengan kekufuran. Maknanya kita kena ingat begitu. Biasanya orang yang suka mendengar kuliah, orang yang dengan tak kira lah di mana-mana sekalipun, mereka ni adalah orang yang sedar. Jadi peranan orang yang mendengar kuliah ni bukannya untuk diri kita sahaja sebenarnya, sahabat sekalian. Kita sebenarnya kita kena tengok kawan-kawan kita yang belajar sekali. Kadang-kadang ada yang lost, kadang-kadang ialah kita pun kadang-kadang begitu juga, turun naik. Jadi maknanya kita kena tengok siapa di sekeliling kita, kita kena bantu dia. Kita bantu dia, janganlah sampai maknanya dia dah elok-elok ada iman. Sepatutnya dengan ada kehadiran kita yang sedar ini, kita bantu dia meningkat keimanan dia. Tapi kita biarkan dia, kita tegur pun tidak, bagi semangat pun tidak, bagi support pun tidak, dan macam-macam lah. Itu macam-macam lagi tu, kita kena hati-hati. Takut-takut kalau perbuatan kita sebegitu, Allah Ta'ala pun akan biarkan kita juga. Apa tanda orang yang bersyukur? Dalam contoh orang yang bersyukur dalam konteks dia ada kesedaran. Tanda orang yang bersyukur dia ada kesedaran, dia akan ceritakan pada orang lain, dia akan sampaikan pada orang lain. Semakin kita cerita pada orang lain yang kurang sedar, insya-Allah Allah Ta'ala ni akan tambah lagi kesedaran kita ni. Allah Ta'ala akan tingkat lagi kekuatan untuk kita buat amal ibadah. Itu kita tak boleh nak bayangkan lah. Jadi mana jangan kita biarkan kawan-kawan kita tu dalam keadaan kita kata biarlah dia orang ni. Contoh kita jumpa kawan-kawan kita ni, misal kata yang lelaki ni, bukan yang perempuan ni, perempuan kita memang tidak galak sangat. Tiba-tiba masa orang nak pergi semayang, nak masuk waktu maghrib, misal kata masuk waktu maghrib, orang baru nak keluar berjalan, misal kata nak keluar pergi minum kopi. Lagi mana tanya ni? Kan nak pergi masjid pokoknya nak pergi minum kopi ke sana, nak pergi kedai sekejap. Kita pun
Try lah sambil-sambil suka-suka lah. Jom pergi masjid ke macam mana? Yalah, bukan sepanjang masa lah, tapi elok-elok masa-masa waktu tu. Dalam maghrib dengan isyak tu dia pendek. Jadi kalau kita pun biar, maknanya sama lah. Kita ni macam orang yang dah ada keimanan, jual dengan kekufuran. Wa akhadhu dhalalata wa dafa'u thamanaha al-huda. Jadi dia ambil kesesatan tadi, dia lebih suka kesesatan banding dengan petunjuk. Perniagaan ini tidak akan menguntungkan. Okey. Mathaluhum kamathali istawqada nara, ay mathaluhum fi nifaqihim wa halihim al-ajibah. Ini ayat yang ke-16 tadi ya. Ayat ke-17 mathaluhum. Kita tengok perbandingan orang munafik ini dalam keadaan munafik mereka itu sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan, kata Syekh ni. Al-ajibah fihi kahali syakhsin au kadanara, seperti mana seorang individu itu yang menyalakan api, kemudian dia padam api itu sendiri, hatta intafa'at au qadanaran yastadfi'u biha wa yastadi'u famattaqadat hatta intafa'at wa tarakathu fi dhulami damisin wa khawfin syadidin. Tempat yang, contoh kita pergi satu tempat yang tidak ada cahaya, kat mana-mana tempat kita pergi seorang, ni tersirat ni, kita pun menyalakan api, buat unggun api, dah terang, dah nampak dah apa dekat sekeliling. Mungkin boleh jadi ada binatang buas ke nak datang macam mana, dah nampak. Elok api dah siap, kita pun padam. Lepas kita padam, kita pun berasa gelap sangat, tak nampak, nak gerak pun tak boleh. Kita pun jadi takut yang amat sangat. Maknanya kita nyalakan api, nak elak ketakutan, nak dapatkan cahaya, dapat petunjuk, tiba-tiba kita padam sendiri. Itu pengajaran bagi kita lah. Jadi maknanya peringatan bagi kita, janganlah kita ni bila mana kita dah rasa ada cahaya, iaitu iman tu sendiri, dah cukup cantik, kemudiannya kita ni biarkan dia, kita padam balik. Umpama macam ni dah elok buat amal, dah ada dia punya momentum dia, dah rasa seronok sikit, kita pun buat maksiat. Buat maksiat tu dengan sengaja pula kita kata buat maksiat. Maksiat hati ke, kita mengatur orang itu, mengatur orang ini, maksiat mata ke, telinga kita macam mana, macam-macam lagi lah boleh na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita tengok lagi ayat seterusnya, ayat 18. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Orang yang bila mana dia telah padamkan unggun api tadi, Allah Ta'ala bagi gambaran lagi, mereka itu seolah-olah jadi seperti mana orang yang pekak. Orang yang pekak. Summun tu pekak, bukmun bisu, umyun ni buta. Dalam keadaan itu mereka tidak dapat kembali kepada kebenaran. Maknanya summun, pekak, maknanya orang tegur macam mana pun, kita kata kita tegur dia tak makan samai. Tak, tegurlah macam mana pun dia buat tak tahu. Orang tegur kita pantang dia tegur. Kalau kita tegur orang tak apa. Orang tegur kita, kita mulalah melenting sebagainya, kita marah balik. Kalau kita tegur orang bukan main, kita je nampak betul sentiasa lah. Jadi ni umpama macam orang yang pekak. Jadi dia memang diri dia tu tak masuk nasihat. Orang peribahasa Melayu macam mana? Masuk telinga apa? Kanan keluar telinga kiri. Macam mana yang asap, apa dia? Curah air ke daun keladi. Apa lagi ada? Macam-macam lagi ya? Maknanya begitu, sia-sia, tidak ada apa-apa. Pekak. Bukmun, bisu ni macam mana? Bisu ni maknanya dia nak, bisu ni bila mana dia tak, biasanya orang tak dengar, dia nak cakap apa? Dia tak tahu nak cakap apa. Dia cakap pun, kita boleh umpamakan begini. Kalaulah kita ni Allah Ta'ala tutup pendengaran kita untuk dengar benda-benda yang baik, kita sendiri pun secara automatik kita takkan bercakap benda baik. Kalau kita jumpa, kalau orang jumpa kita susah betul aku nak cakap benda baik. Tak. Ada cerita, saya pernah cerita dalam TV yang mana dia tu memang dah berlatih nak cakap benda baik, tiba-tiba orang datang dia cakap tak baik sentiasa. Ada cerita kartun apa tak tahu, tak ingat. Jadi maknanya begitu pengajaran. Kita kena ingat betul-betul, bila mana kita ni susah nak mendengar kebaikan, secara automatik kita sendiri pun susah nak cakap tentang kebaikan. Betul? Memang kita secara automatik kita akan, sama ada kita berasa malu pada orang, ataupun kita pun tidak ada keyakinan nak cakap tentang kebaikan, ataupun memang kita pun tidak ada keinginan. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai maknanya kita nak cakap kebaikan pada orang pun tak berani.
Kalau sampai tahap kita tak berani nak cakap tentang jom baca Quran ke, jom kita sedekah ke, tak berani kerana kita tak pernah buat dan kita tidak ada pengalaman dan perasaan yang begitu, maka kita kena menilai balik diri kita. Kemudian umyun dan buta. Buta ni maknanya kita nampak orang lain kena musibah, orang lain kena macam-macam. Musibah ini dia tidak membantu kita untuk menyedarkan kita balik. Kita tengok summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Jadi itu perumpamaan bagi orang yang mana orang munafik yang menyalakan unggun api dalam kegelapan, yang mana unggun api itu adalah perumpamaan bagi iman. Apabila iman dah cukup cantik, dia padamkan balik api tersebut, dia pun duduk dalam kegelapan dan dia rasa takut. Takut betul macam mana takut dia? Bukan kalau kita kata takut bila tambah macam mana bila gelap. Kita kata contoh nak bagi gambaran dalam sebagai konteks student ini, kita baca buku nak study nak exam. Baca buku, baca, kita jadi blank, gelap, tak nampak apa yang aku baca sebenarnya ni. Baca tak nampak lagi. Baca lagi tak nampak lagi. Bila dah nak exam lagi dekat, sepatutnya semakin banyak baca dan semakin banyak hafal, rasa semakin tenang sikit diri ni. Tapi semakin tak tenang, semakin tak nampak. Ini kita cuba cek balik, dia mesti berpunca adalah benda-benda yang kita buat kesilapan. Sama ada dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa hati kita dan sebagainya. Itu kita kena ingat betul. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Okey, perumpamaan bagi orang munafik. Ni Allah Ta'ala cerita tentang munafik di Madinah dulu. Tapi yang baca Quran ini adalah kita. Maknanya dah tentulah yang kena mengajaran kita. Jadi kita kena tengok berapa besar api dalam diri kita ni. Berapa besar api. Bila mana kita padam api, kita jadi takut. Takut tak pas, takut habis duit dah ada banyak ni sekian-sekian. Tapi tak tahu duit ni habis ke mana kan. Tahu-tahu habis duit begitu, tak sampai hujung bulan dah habis dah duit. Ada duit apa lagi? Macam-macam benda yang mana masa, contoh, masa ada 2 minggu lagi ni. 2 minggu. Kita kata banyak ni. Tetapi kita takut tak dapat nak guna masa, tiba-tiba habis dah 2 minggu, tak ada apa yang aku buat. Tu dia tengok Allah Ta'ala buat macam mana. Au qasayyibin minas sama'. Ni ayat ke-19. Au qasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadara al-maut wallahu muhitun bil kafirin. Bandingan yang pertama tadi bagi orang munafik yang mana dia dengan api. Kita ingat begitulah. Perumpamaan dia dengan api. Dia hidupkan api, dia padamkan api. Akibat dia jadi apa? Pekak, dia jadi bisu, dia jadi buta. Perumpamaan yang kedua bagi orang yang munafik ini adalah seperti mana, atau bandingannya seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat. Qasayyibin minas sama'. Sayyibin minas sama' itu sayyiba, itu maknanya lebat. Jadi maknanya dia ditimpa hujan yang lebat daripada langit. Fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Maksudnya fihi zulumat, hujan lebat dalam keadaan gelap gelita. Kita duduk kawasan lapang tengah padang pun tak apalah. Tengah padang yang kita kata tak ada hutan tebal sangat kot. Buat gambaran sajalah. Hujan lebat turun dalam keadaan gelap. Ada pula ra'dun wa barqun, ada guruh dan kilat. Ada guruh dan kilat. Guruh ini yang bunyi ke tak? Kalau kilat tu yang cahaya kan. Jadi ada guruh dan kilat pula. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Kemudian mereka pun sumbat jari mereka dalam telinga masing-masing kerana takut dengar bunyi suara guruh kilat tadi, petir. Takut mati. Macam kita dah budak kecil kan. Tiba-tiba hujan lebat. Kalau musim hujan kat Malaysia kita ni, hujan lebat, blackout. Tengah malam pula blackout kan. Kawasan yang guruh kuat sangat pula. Jadi kita pun tutuplah telinga kita dengan tangan kita ni supaya kita ni tak dengar. Rasa takut sangat. Okey, itu kita biasa buat. Hadarul maut, kerana kita takut mati. Kemudian wallahu muhitun bil kafirin. Allah Ta'ala kata macam mana mereka ni boleh terlepas daripada keadaan tersebut, sedangkan kekuasaan Allah Ta'ala yang meliputi orang-orang kafir tersebut. Maknanya begini, orang munafik ini
Orang munafik ni maknanya orang yang mana mereka ni menjual keimanan mereka dengan kesesatan. Dia dah nampak petunjuk, dia dah ada nasihat, nampak jalan patutnya kita kena buat itu, kena buat ini. Kemudian dia pergi buat benda yang tak baik pula. Okey. Umpama macam orang yang duduk dalam gelap, tiba-tiba turun hujan, ada guruh dan ada petir ni. Diberi gambaran kat sini, kalau ikut dalam tafsiran, maksudnya au masalun fi hayratihim fi taraddudihim kamathal qaumin asabahum mataran syadid. Okey. Dalam hujan kita tadi turun hujan lebat, azlamat lahu al-ardh wa ar'adat lahu as-sama' mashubun bil barqi war ra'di was sawa'iq. Kemudian ada guru. Apa kita akan buat? Kalau kita tengah padang, kita mesti akan cari kesempatan. Bila mana keluar kilat tu, kita cuba berjalan kan. Kita akan buat begitu tak? Tak, kalau kita nak keluar daripada padang yang gelap sangat, ada guruh kilat, kita mesti cari tempat berteduh kan. Kalau tengah gelap tersebut, kita mana boleh berjalan. Jadi kita pun akan guna apa? Kita akan masa kilat tu turun, kita pun akan berjalan. Betul tak? Kita tak tengoklah kilat tu, dia memang tak nampak, tengok bawah. Baik. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Maknanya ai fi dhalika sahab dhulumatun jajiyah wa ra'dun qasid wa barqun khatif. Jadi kita akan ambil kesempatan untuk jalan tadi, kemudian dalam masa yang sama kita letak telinga kita. Kita letak tangan kat telinga kita. Yad'una ru'us asabi'ahum fi adhanihim. Ru'us asabi'. Ru'us asabi' ni hujung jari. Ni asabi' ni jari, ni hujung dia, ni ru'us. Ni panggil kepala jari ni. Hujung kepala jari. Kita pun tutup telinga kita. Kita letak tangan kita tu, kepala jari kita tu di telinga kita, untuk kita mengelak daripada mendengar bunyi guruh. Okey. Jadi maknanya guruh itu gambaran apa tu? Guruh tu gambaran apa? Guruh tu gambaran bagi peringatan kepada kita. Kita takut mati tak? Kita takut mati. Allah, kalau aku mati ni macam mana lah, semua sekali kita takut. Kita takut binasa. Jadi bila mana Allah Ta'ala bagi satu gambaran yang mengejutkan kita, tiba-tiba dalam hidup kita duduk tenang-tenang, tiba-tiba kita menerima kejutan. Kejutannya apa dia? Duit dalam bank kita hilang. Siapa dia ambil? Kita terkejut. Ataupun kita dengar berita bahawa ada orang fitnah kita, habis. Buruk nama kita satu prak, saya kata. Ataupun apa lagi? Kita dengar gambaran bahawa kita nak exam macam mana semua sekali, tiba-tiba sehari nak exam tu, cikgu kata ada lagi 10 soalan sebenarnya. Soalan baru. Soalan ni ada 5 pula anak-anak dia pula. Kita pun amat terkejut. Macam mana nak exam? Bisa kata begitu ya. Memang tak logik, tapi umpama begitulah. Kita pun takut lah macam mana ni. Okay, baik. Kita tutup takut tu. Guruh tu gambaran supaya kita ni sedar bahawa kita ni boleh kena macam-macam lah, nak mati ke macam mana. Okay, kita tinggalkan. Kita pergi pula kepada ayat seterusnya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Kilat itu pula hampir-hampir menyambar penglihatan mereka. Kilat tadi, cahaya tu. Tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka dengan pancarannya, mereka berjalan dalam cahaya tersebut. Ini Allah Ta'ala cerita pada ayat ke-20. Setiap kali kilat itu menyambar, mereka pun berjalan dalam cahaya. Dan apabila gelap, wa idza azlama 'alaihim qamu, dan apabila gelap menyelubungi mereka, mereka berhenti berjalan. Mereka menunggu kilat seterusnya pula. Tunggu kilat seterusnya untuk berjalan. Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim, dan sekiranya Allah Ta'ala nak, nescaya Allah Ta'ala boleh hilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Jadi Allah Ta'ala ni, kalau Allah Ta'ala boleh hilangkan terus, maknanya Allah Ta'ala tutupkan, dia tutup telinga, Allah Ta'ala pekakkan terus dan bagi dia tak nampak. Dan Allah Ta'ala tutup penglihatan, dia tak nampak apa dia, cahaya. Sungguhnya Allah Ta'ala ni maha berkuasa atas setiap segala sesuatu. Okay, nampak Okey. Itu dia gambaran yang mana diberikan. Itulah bagi ayat yang terakhir.
19 dan 20 tu ayat dia panjang, tapi kefahamannya mudah. Jadi maknanya selepas daripada kita baca tentang ayat yang beriman, bagi orang yang beriman tu dia ada 5 ayat, orang kafir dia ada 2 ayat, dan orang munafik ni ada 13 ayat. Bila mana kita baca tentang yang beriman tu kita juga. Kalau kita baca tentang orang yang kufur, orang yang kafir tu ada 2 ayat, itu maknanya kita kena, orang kata apa, mungkin bukan kita, tapi kita boleh berhati-hatilah. Itu memang sangat jauh. Tetapi kenapa dia ceritakan panjang tentang orang munafik? Sebab inilah keadaan yang paling banyak berlaku, yang mana tanpa kita sedar. Dan kadang-kadang kita sedar pun kita tak tahu nak keluar macam mana. Sebab tu panjang, kita kena banyak membaca ayat yang sebegini, supaya kita ni orang kata apa, dia tidak menjadi seperti mana orang yang sesat. Kita pergi satu kawasan baru, tengah bandar baru, kita sesat, tak tahu nak tanya orang, nak cakap tak reti. Orang Ta'ala tutup mulut kita, tak berani nak cakap, nak tanya tak reti, tak berani, tak ada confident. Kita dengar orang sembang-sembang, dekat area saya buat ke area macam mana, kita tak reti ambil kesempatan. Dia cakap apa tu orang jalan ke arah itu, ke arah tak reti. Kalau kita nampak signboard pun, nampak direction macam mana pun, jadi tak reti nak baca. Duduk kekal begitulah, sesat begitu, habis masa macam tu je. Kalau kita nampak, contoh dalam konteks study pula, kita dah ada dia punya jadual pengajian, kita jadi tak nampak macam mana kita nak plan cara study kita. Ada jumlah soalan tak nampak. Bila mana kita baca, tak tahu apa yang kita baca. Bila mana kita dengar dalam lecture, tak dengar apa-apa pun lecture. Dapat pergi lecture, dapat penat saja. Masuknya tidak, tak faham apa-apa. Begitu juga dalam kehidupan seharian kita ni, bila mana kita dengar perkara-perkara baik tentang agama dengan nasihat, dia masuk begitu saja, tak ada memberi kesan apa-apa. Kalau mendengar benda baik pun, dia tidak memberi manfaat. Kalau tidak, dia hanya sibuk dengan benda lain. Jadi itu pendengaran. Kalau penglihatan, nampak orang buat benda baik, nampak kawan kita buat, kita kata baca Quran, kawan kita puasa, kawan kita solat sunat itu dan sebagainya, kita pun tak ada rasa keinginan nak buat perkara yang sama. Kita jadi pasrah macam tu. Kalau aku ni luluh juga, tidak berdoa apa semua sekali. Nampak orang bagi sedekah, kita pun tidak ada rasa keinginan nak keluar walaupun sedikit pun duit kita. Itu penglihatan. Tengok musibah yang menimpa orang lain, musibah menimpa kawan kita ke macam mana, ataupun di negara-negara lain macam-macam masalah, dia tidak menggentarkan hati kita untuk kita rasa tempat kita ni pun boleh kena juga. Itu penglihatan. Jadi kalau kita dengar benda baik, kita pun jadi macam pekak tak. Jadi kita dengan automatik ni kita akan jadi bisu, nak cakap benda baik pun tak berani. Jadi keadaan seperti ini memang sentiasa berlaku dalam kehidupan seharian kita. Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan mula masuk tafsiran surah ni, juzuk Amma. Kita akan tengok bermula pada surah apa, surah An-Naba ke ataupun pada surah An-Nas dulu. Kita dah habis perbincangan untuk surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita ada masa lebih kurang dalam 20 minit lebih sikit lagi. Kita akan habiskan pula hadis yang ketiga insyaAllah. Dalam hadis yang ketiga, kalau kita masih ingat lagi, kita berbincang tentang perkara tahrimu uququl walidain. Tahrim uququl walidain, pengharaman kita menderhakai kedua ibu bapa kita. Anil Mughirah Syu'bah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahati wa man'al wahati wa wa'dal banati wa kariha lakum qila wa qala wa kasratas su'ali wa idha'atal mali. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat, sungguhnya Allah Ta'ala ini mengharamkan ke atas kamu menderhakai ibu bapa kamu. Ummahat ini kita dah bincang. Ummahat itu adalah satu lafaz khusus bagi ibu pada manusia dia sendiri. Kalau al-um itu dia boleh jadi manusia, boleh jadi binatang. Kalau ummahat itu khusus bagi manusia yang berakal. Wa man'an wahati, man'an wahati kita dah bincang juga. Maknanya kalau benda yang ada pada kita susah betul kita nak bagi ke orang lain. Tapi kalau orang lain punya, cepat je kita nak. Kalau orang lain bagi, dengar kata ada buat makan-makan, penuh satu rumah. Dengar kata ada makanan free Cemsa buat, ada berapa ada makanan free program. InsyaAllah ada. Kalau ada makanan free, memang ramai program kita. Kalau kena pula kuliah kita ni, insyaAllah memang ada orang sponsor makanan yang macam buffet tu pula. Memang ramai lah. Bukan setakat orang Melayu, orang Arab tak faham Melayu pun datang juga rasanya. Tak, biasa memang manusia begitu. Dengar ada zakat sana, dengar ada scholarship macam mana yang tambahan ke, extra lebih ke, kita pun cepat je. Tapi bila kita nak keluarkan kita punya susah. Itu man'an wahad.
Okey, wa wa'dal banat itu maknanya Allah Taala mengharamkan kita ni apa dia? Wa'dal banat. Tanam anak lah. Itu cerita orang jahiliah dulu lah. Itu tak apa kita tinggalkan. Wa kariha lakum qila wa qala, dan Allah Taala benci. Kita dah bincang qila wa qala. Qila wa qala maknanya kita ni yang gosip-gosip, khabar berita yang tidak pasti. Ingat lagi kita bincang? Ataupun nak recall balik sikit sebelum kita masuk yang last. Wa kariha lakum qila wa qala, kariha lakum naqal al-aqawil wal isya'at allati yarwijuha an-nas sawa'un kanat ma'lumatul masdar aw majhulah. Allah Ta'ala ni benci kita ni quote kata-kata ataupun khabar-khabar angin yang mana yang tersebar di kalangan manusia, sama ada kita tahu sumbernya daripada siapa ataupun tak tahu. Aku dengar orang sembang macam ni, aku dengar aku dengar pada orang sekian-sekian. Aku dengar contoh BI kata ke, tak tahulah betul ke tidak, tak tahu. Ada pula dia ni biasalah kan, kita nak jadi bahan nak berbuat, nak buat sembang bahan-bahan kita nak mula start bergosip macam tu lah. Aku dengar macam tu, dengar macam ni. Okay, baik. Sama ada tahu sumber dari mana ataupun tidak. Kenapa tak boleh begitu? Kenapa tak boleh begitu agak-agak? Kerana benda itu sebenarnya tidak memberi apa-apa manfaat dan tahu. Kedua, bahkan benda itu dia banyak unsur-unsur memberi mudarat. Kadang-kadang khabar-khabar itu dia menjatuhkan maruah orang. Kadang-kadang dia memberi mudarat, dia tak bagi, dia ialah dia menyakitkan hati orang lain. Begitu sifat dia. Dalam hadis sahih, kafa bil mar'i ithman ay haditha bi kulli ma sami. Rawahu Muslim. Maknanya cukuplah seseorang itu akan berdosa kalau dia cerita semua benda yang dia dengar. Dia dengar apa-apa. Kalau contoh semua benda yang dia dengar, benda yang pasti ke tak pasti, semua dia cerita ke orang lain. Dia ni suka bercakap. Cukuplah orang tu dikira berdosa apabila dia ceritakan semua benda yang dia dengar. Maksud kat sini adalah termasuklah dia dengar benda tu sahih ke tak sahih, benda tu jelas ke tidak, dia cerita habis. Jadi sebab itulah dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman dengan Allah Taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik ataupun dia diam. Jadi sahabat sekalian, dalam pada kita ni berkawan, kita ni nak sembang dengan orang lain sebagainya, ialah antara kita nak bagi nampak cerita kita tu menarik dengan cerita kita ni macam membosankan. Aku malas lah sembang dengan dia, bosannya sembang dengan dia, tak ada apa-apa yang menarik pun. Aku suka lah sembang dengan dia macam-macam gitu. Macam-macam dia tahu. Dia tahu itu, dia tahu ini. Hati-hati. Kalau kita suka orang macam tu, hati-hati. Sebab apa? Kadang-kadang benda tu sendiri pun adalah benda yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Kerana benda tu kita tak pasti sahih ke tidak. Kita hanya dapat seronok masa tu. Kemudian kita pula jadi dalam perasaan kita, oh orang tu rupanya macam ni ya. Orang tu kita pun dah pandang rendah pada orang yang dah terlibat dalam cerita dia. Oh rupanya itu ini kita pun dah rasa, kita rasa diri kita dah bagus. Ada perasaan ujub kita lagi baik pada dia. Ada perasaan kita pun menghina dia dan sebagainya. Baik. Tengok yang seterusnya, kemudian wakasratus soal. Kasratus soal ini kita terjemah apa gitu? Orang tak ada benci apa? Tapi ingat lagi, di sini ada banyak maksud. As-soal boleh jadi pertanyaan, as-soal boleh jadi permintaan. Allah Ta'ala benci orang yang banyak bertanya dan orang yang banyak meminta-minta. Bertanya macam mana? Kalau contoh dalam kelas pengajian yang Allah Ta'ala suruh, kita kena menuntut ilmu supaya tambah keimanan. Kita kena menuntut ilmu supaya kita jadi orang yang alim, orang yang cerdik, orang yang pakar. Pergi dengan kelas, tanya cikgu, tanya profesor tu, biar kita betul-betul expert. Kita pun kata jangan banyak tanya, Allah Ta'ala benci. Salah. Itu salah tempat. Tengok ke sini. Yakhtalafu ahlul ilmi fil muradi min as-su'ali fi hadzal hadis. Para ulama dia ada berselisih pandangan. Apakah maksud as-su'al? Allah Ta'ala benci soal dalam hadis ni. Apa maksud as-su'al? Okey, tengok tulis pandangan-pandangan ni. Pandangan yang pertama mengatakan fa dhahaba ba'dhum ila anna al-murada minhu su'alul mal. Sebahagian daripada ulama mengatakan Allah Ta'ala ni benci, tak suka dengan orang yang suka meminta-minta harta. Minta harta. Minta harta ni macam mana? Umpama macam kita ni ada sikit, kita nak minta lebih lagi. Kita kata orang minta sedekah tu macam mana? Betul juga tu.
Kadang-kadang kalau betul-betul miskin tu lain cerita. Kadang-kadang kita boleh jumpa juga, nampak macam pakai dah cantik semua sekali kan, tapi dia minta. Biasa perempuan yang kena kan. Ada satu makcik, Allahuakbar, kita pun tak tahu siapa dia kan. Kalau tak bagi dia marah pula ya. Ada biasa kena. Allahuakbar. Kita pun begitu juga. Itu kita tengok dia, cuba tengok kita pula. Masa kita kecil-kecil tu lain cerita. Masa gaya, dah nak duit gaya, tapi duit ni dah berat dah belah sini dah, nak duit gaya lagi, macam tu lah kan. Umpama begitu. Okay, baik. Itu maknanya meminta harta. Pandangan yang kedua, wa dhahaba ba'duhum ila annahu su'al 'anil mushkilati wal mu'dalat. Wal mu'dilat, 'anil mushkilati wal mu'dilat. Okey. Dalam hidup kita banyak perkara yang mana kita kata, kita namakan sebagai masalah-masalah. Masalah dalam hidup. Sama ada kita namakan sebagai small matter ataupun big problem ataupun apa-apa sajalah ya. Dan juga ada jenis masalah yang kita panggil sebagai masalah yang memang takkan selesai. La halalah, takkan selesai. Contoh masalah takkan selesai. Contoh kita tanya, kenapa ambil uduk dia kena ambil uduk ujung tangan sampai ke siku, kenapa tidak sampai ke bahu? Takkan selesai. Memang agama tak bincang. Cukup. Itu panggil sebagai amrul ta'abudi. Perkara yang mana Allah Ta'ala nak uji tahap penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita kena basuh kaki sampai ke sini? Kenapa kita buang air tiba-tiba kena ambil uduk kawasan lain? Tak. Kenapa ni? Soalan-soalan yang takkan selesai. Agama tak bincang. Kenapa kita kena sa'i 7 kali? Kenapa bukan 8 ke 9 ke? Boleh banyak sikit exercise. Penat tu, orang tua pun 7 juga ke? Orang tua tak boleh buat 3 ke? Kenapa kena tawaf 7 kali? Tak. Kenapa kena melontar jamrah? Kenapa? Contoh kan, orang nak ni, mungkin orang agama je banyak tanya macam ni. Kalau kita nak tengok perbincangan ni, panggil benda yang takkan selesai. Ni takkan selesai. Ni hanya Allah Ta'ala yang tahu. Allahu'alam. Jadi Allah Ta'ala tak suka tanya benda-benda yang macam tu. Wa dhahaba ba'dhum ila annahu syamilun li kulli ma yata'atta as-su'alu fihi. Dan Allah Ta'ala ni benci. Maksudnya ada pandangan ketiga pula. Dia kata semua perkara yang boleh menimbulkan persoalan. Contoh, kasratus soal. Maknanya kalau kita tanya tu, dia hanya menambahkan keraguan lagi sebenarnya. Ada keadaan-keadaan kalau kita tanya, pertanyaan kita tu bukan kita nak tahu sangat jawapannya. Kadang-kadang kita tanya tu nak bagi nampak soalan kita canggih kita pun tanya pelik-pelik. Dia hanya menambah keraguan dalam diri kita. Tak boleh juga. Jadi kalau kita nak tanya, disiplin ni, tanya ni untuk selesaikan masalah, tanya ni untuk dapatkan kepastian. Bukan tanya tu untuk menambah keraguan. Bukan tanya juga untuk sekadar nak menguji dan sebagainya. Contoh nak menguji orang tu tahu. Kita pun tak tahu apa-apa juga. Kita juga nak uji orang. Tahu ke tidak? Test sikit ustaz ni tengok macam mana. Tahu ke tidak? Tanya sikit. Tanya kita tu bukannya kita tengok. Kita bukannya nak sangat tulis pun. Lepas bila orang jawab, orang yang tanya, orang yang kena tanya dia kerti juga. Orang tanya kita tengok. Bila mana kita tanya, dia jawab soalan dia, kita pun tengok dia tulis ke tidak. Tulis pun tidak. Tu boleh jadi sama ada dia dah tahu, dia saja nak uji, ataupun dia bukan nak tahu sangat. Dia nak bagi nampak soalan dia best. Ada student anak macam tu dulu. Student masa kat masa sebelum cuti lah. Student biasa nak bagi nampak soalan dia canggih-canggih. Dia tanya pelik-pelik. Bila tengok dalam exam tak ke mana pun. Apa yang dia tanya tu pun tak boleh jawab pun. Jadi kita tahulah kat situ jenis macam mana. Dan yang ketiga, yang last kali, keempat ni paling menarik sekali. Wa dhahaba ba'dhum ila anna al-murada bihi kathratus su'ali an akhbarin nas wa ahdatsiz zaman aw kathratus su'ali insan an tafasil hayatihi fa inna dhalika mimma yuqrihu al-mas'ul ghaliban. Kita berkawan. Bila mana kita berkawan, kita dengar cerita macam-macam. Cerita tentang perihal kehidupan kawan kita tu, ataupun kawan kepada kawan-kawan kita. Tengok macam mana. Allah Ta'ala benci orang yang suka tanya tentang akhbarun nas, tentang khabar kita orang lain. Tanya khabar ni lain. Tanya khabar ni, apa khabar, tak sihat,
Contoh katakan alhamdulillah tak berapa sihat sangat. Macam mana tu tak sihat sangat macam mana? Okey, boleh lagi. Okey, demam sikit. Kenapa demam? Tanya pula. Tak, macam mana boleh demam ni? Nampak carry tak? Kalau demam. Oh, okey, hujan kot semalam. Okey lah. Kenapa boleh kena demam sebab hujan tu? Tanya pula. Ingat caring is caring, sharing is caring. Caring, nampak caring lah kan. Tapi kalau over sharing is caring je. Sharing is caring. Kita sharing macam-macam. Begini baru kita kena buat itu, ajar ini, nasihat itu, nasihat ini. Oh, nampak caring bagus lah. Tapi kalau lebih sangat orang menyampah juga. Tak, biasa-biasa lah. Tak, cool je lah. Chill ke, relax ke, macam mana. Satu hal, itu selesai. Itu normal. Banyak berlaku, kita boleh kawan. Yang tak boleh kawan tentang orang lain. Contoh, kau tahu tak, dia ni begini. Kita pun, tapi aku tak boleh cerita semua lah kat engkau. Aku boleh cerita sikit je. Yang orang cerita ni pun masalah juga ni. Dah tahu tak boleh cerita semua, tapi dia menimbulkan, nak bagi nampak macam dia tahu benda yang menarik. Dia mulakan masalah. Ni yang contoh yang sebelum tadi nombor 3 kan. Dia menimbulkan persoalan, perbuatan yang dia buat. Dia menimbulkan persoalan pada orang. Maknanya dia menimbulkan keraguan. Jadi perbuatan dia tersebut menyebabkan orang tanya macam-macam. Ni Allah Ta'ala benci. Tanya macam-macam lagi. Orang cerita sikit, kita nak tahu banyak. Cukup lah itu. Cuba macam hal diri kita ni, benda yang kita rahsiakan, orang tanya kita banyak. Kita suka ke tidak? Tak suka. Nak tahu lebih-lebih. Tak suka. Kalau dia nak cerita setakat tu cukup. Ataupun awqatul su'al insan an tafasil hayati. Ataupun kita ni baru kenal. Contoh baru kenal, tak pernah sembang sangat pun. Kenal muka begitu je, junior dengan senior. Tiba-tiba kita pun nak start sembang, kononnya nak tunjuk ramah lah. Kita kena jadi orang yang peramah. Jangan nampak macam moody je, macam mana kan. Kita pun ramah. Akak macam mana akak ni? Lepas tu akak macam mana akak gini hidup macam ni macam ni. Budak ni bosan tu aku. Tanya macam-macam kan. Tak boleh macam tu lah. Slow-slow lah. Maksudnya janganlah kita tak, dia baru tanya satu, kita balas dengan 10 tanyaan. Nak buat sembang kan. Biar fair lah. Maknanya agak-agak, kalau kita tanya satu, bagi beruang untuk dia tanya satu pula. Kalau kita dapat tanya 2, dia 2. Janganlah dia baru nak tanya satu, kita dah 10 lah. Tak boleh lah. Jadi orang macam tu dia rasa ni dia punya PR dia tak bagus. Dalam nak menjaga hubungan, nanti akan datang orang tersebut nampak jauh lagi kita, tak boleh, kita kena elak, lagi jauh lagi awal, tak nak bersembang dengan dia. Sebab nanti dah tahu dah dia akan tanya macam-macam. Sedangkan kita ni dalam keadaan hari kita pun tak berapa stabil. Lala kita pun tak rapat dengan dia, tak kawan. Lala kau kawan tak dengan dia? Tak kawan sangat, tak rapat lah. Malah lah aku dengan dia ni. Jadi macam-macam banyak tanya pula. Kita pun memulakan kes macam tu pula. Kawan kita pula yang dengar macam tu, kenapa macam tu pula? Nampak tak? Ini maksudnya kasratus soal. Cakap, masalah cakap ni, mulut kita ni. Jadi kalau benda tu rasa penting, kita cakap. Kalau rasa tak penting, rasa tu hanya kata-kata memenatkan kita bercakap, menghabiskan dia macam tu je, bagi kita diam. Baik kita guna hati kita tu untuk kita istighfar macam-macam. Kita boleh fikir dalam hati kita, astaghfirullahalazim, ringkas saja. Kita boleh fikir tu apa yang kita buat tadi. Kita boleh beri apa dia. Ada satu zikir yang cukup menarik. Kita ni nak lah sampai akhirat esok, kita semua bercita-cita nak supaya timbangan kita kebaikan ni berat tak? Timbangan baik kita ni berat, bukan timbangan dosa kita ni berat. Jadi apa dia zikir yang mudah untuk kita sebut? Tak, khafifatan fil lisan, tak, thaqilatan fil mizan. Saya dengar ni. Ni kita antara benda yang mudah tapi jarang orang buat. Orang tahu tapi jarang buat. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tak, subhanallah wa bihamdihi. Kalau kita fikir subhanallah, kita ni diam kita tu banyak, apa kita kata, banyak diam kita tu banyak macam berangan kot. Malah betul, memang biasa macam tu. Diam kita ni banyak berangan,
Jadi kalau kita tak tahu nak buat apa, tak tahu tak ada orang nak sembang, kita pun rasa bosan. Bila kita rasa bosan, kita pun mula buat yang bukan-bukan. Kenapa tidak bila mana kita diam dan tak ada orang nak sembang kita, semua orang sibuk study, kita pun bosan, kita buatlah apa-apa ya. Kalau kita rasa nak baca Quran, Allah malasnya baca Quran, susahnya, penatnya kan. Betul, memang manusia ada perasaan malas nak buka Quran, nak baca Quran. Ada perasaan malas. Dan dalam keadaan malas-malas tu, takkan dalam keadaan macam tu kan buat astagfirullahalazim dan hati pun susah. Tapi syaitan ni dia akan cuba usaha supaya kita ni tak berzikir pun, istighfar pun tidak. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kita ni kena sentiasa cari kawan. Okay, masing-masing ada kawan baik ya? Ada kawan yang kita boleh masuk. Lelaki pun sama. Cari kawan yang mana dia ni boleh bagi manfaat kepada kita, boleh bagi peringatan. Kita kena cari seorang kawan baik kita tu, kalau paling tidak ada seorang. Dalam ramai-ramai kawan kita, kalau contoh kita ni suka main-main pun, paling tidak ada seorang yang mana boleh bagi peringatan, boleh bagi nasihat. Kita tengok dia pun dah cukup untuk dikira sebagai satu nasihat cukup baik. Paling kurang ada seorang. Boleh? Mana itu mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan dengan kita ada kawan yang sebegitu, dia akan bantu kita lah. Jadi insyaAllah pada minggu hadapan, panjang umur, kita akan masuk hadis yang keempat, dan tafsiran surah Juzul Amma. Juzul Amma mungkin kita akan mula pada surah An-Nas kot. Ana rasa begitulah. Itu yang lebih biasa kita baca daripada surah An-Naba. Amma yatasaalun. Jadi insya-Allah ada sebarang persoalan ke? Kalau tak ada, kita nak berhenti setakat ni. Orang pun dah mula datang untuk sembahyang zuhur. Kalau ada persoalan, kita boleh tanya untuk bawa minggu hadapan lah, insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat ini. Aktafi bihadzal qadar, usma safa wa ma qadar. Wallahu huwal hadi min wara'il qasdi. Aku liqali hadza astaghfirullah alazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.